Okey, macam mana nak tahu yang mana satu dimanipulasi? Yang mana? A ni mewakili apa A? Pecutan. A. Pecutan. Ya, A pecutan. T? T apa T? Masa. T masa masa. T time. Masa. A pecutan. Accelerate. Acceleration pecutan. So, nak tahu yang mana satu pemboleh ubah dimanipulasi. Kan cikgu dah bagi tahu dulu kalau dalam graf part C yang menegak dia akan sentiasa mewakili RV, responding. Yang melintang ni dia akan sentiasa mewakili MV, manipulated variable, manipulasi. Ni manipulated manipulasi. Responding. Pemboleh ubah apa ni? Pemboleh ubah bergerak balas. Kan? Pemboleh ubah bergerak balas. Responding variable. Yang ni manipulated variable. Pemboleh ubah manipulasi. Jadi jawapannya adalah yang mana jawapannya? Masa ke pecutan? Masa. Okey, next. Apakah hubungan antara pecutan dan masa? Okey, apa beza dia? Kalau berkadar terus, dia mesti start daripada mana? Kosong. Titik asalan ni kosong. Selain daripada kosong, kita akan panggil dia bertambah secara linear. Contohnya di sini ke ataupun di kat bahagian negatif ni kat sini ke. Itu kita panggil bertambah secara linear. Tapi kalau start daripada kosong je, kita panggil dia berkadar langsung. Okay. Okay, next. Okay, unit SI. Bagi luas di bawah graf. Okay. Itu cikgu ajar graf apa? Cikgu tak ajar kot graf pecutan lawan masa. Yang kita belajar graf apa? Ada dua jenis graf kan, iaitu graf sesaran lawan masa. Kan? Sesaran lawan masa macam ni kan. Okey, apa yang kita boleh dapat info daripada graf sesaran lawan masa ni? Kalau cikgu buat kecerunan kat sini, so kecerunan mewakili apa? Hal laju. Kecerunan mewakili hal laju. Ini kalau graf sesaran lawan masa. Kamu dapat satu info je lah, iaitu kecerunan dia mewakili hal laju. Okey, kita ada graf yang kedua. Kalau graf hal laju melawan masa pula. Graf hal laju melawan masa. So kat sini kecerunan mewakili apa? Kecerunan mewakili, kalau hal laju lawan masa, kecerunannya mewakili Sesaran. apa dia? Sesaran ke sesaran? Sesaran. Tak, kecerunan lah, kecerunan. Yang sesaran tu luas, ni kecerunan. Ya, kecerunan mewakili pecutan. Okey, tu beza graf sesaran lawan masa dengan graf hal laju lawan masa. Kalau sesaran lawan masa, kecerunan dia mewakili hal laju. Kalau yang graf hal laju lawan masa ni, kecerunan mewakili pecutan. Okey, bukan setakat kecerunan je, kamu juga boleh kira dia punya luas bawah graf. Luas bawah graf dia mewakili apa? Yang tadilah yang kamu jawab tadi tu. Luas bawah graf mewakili sesaran. Okey. So dua graf ni lah yang kita belajar. Tapi dalam soalan ni tiba-tiba dia keluar graf apa? Pecutan lawan masa kan. So kalau graf pecutan lawan masa jadi kan, soalan tanya apa? Dia tanya pula luas bawah graf dia mewakili apa kan, soalan tanya. Luas bawah graf ni So kamu try je lah buat luas bawah graf dia. Fikir logik je. Agak-agak apa. Jadi kita try buat luas bawah graf dia. Ni luas apa ni? Ni gambar apa ni? Ni bentuk apa ni? Ni gambar apa ni? Ni bukan segitiga ni. Ni apa benda ni?
Trapezium. Trapezium. So kalau trapezium, dia punya luas trapezium, formula dia apa? 1/2 darab hasil tambahan. Hasil tambah X tambah Y darab dengan tinggi So contohlah 1/2 darab dengan hasil tambah yang ni kan. Yang ini dengan yang ini kan. Panjang sisi yang selawi ni Contoh cikgu buat kat sini 2, yang ni cikgu buat kat sini 5. So panjang ni 2 tambah dengan panjang yang ini 5. Kemudian darab dengan tinggi. Tinggi ni tinggi. Contoh cikgu buatlah tinggi dia 10. Ni 10. Okey. Oh, kita buat dengan unit sekali lah sebab nak tahu apa benda ni kan. Kenalah masuk unit. Okey. So yang ni panjang ni tadi ni 2 meter saat negatif 2 tambah yang ni panjang yang ni 5 meter saat negatif 2 darab dengan tinggi. Tinggi dia 10. 10 saat. Okey, cuba kira dapat berapa ni? 1/2 darab 2 tambah 5. 35. Kejap, yang penting nak tengok unit sebenarnya. Nak tahu unit ni mewakili apa kan. So 2 tambah 5, 7. 7 meter saat negatif 2 darab dengan 10 saat. So nanti kamu akan dapat 7 bagi 7 darab 10, 70. 70 bagi 2, 35. Okey, 35 meter. Okey, sekarang ni apa unit dia? Meter saat. Ni saat negatif 2 darab dengan saat 1 ni. Dia akan jadi apa ni? Saat. Nak buat apa dengan indeks ni? Negatif 2 tambah 1. Jadilah negatif 1 kan. So saat negatif 1. So ni lah unit dia. Dah dapat unit dia. So ni unit meter saat negatif 1 ni mewakili apa ni sebenarnya? Kamu nampak je kan meter saat negatif 1 ni apa ni? Mewakili apa ni? Kuantiti apa ni? Macam biasalah kuantiti apa ni? Kelas. Terbitan. Apa dia? Ulang balik. Terbitan Zat, terbitan. Oh, terbitan. Yelah ni kuantiti terbitan lah. Tak, ni maksud cikgu kuantiti fizikal. Mewakili apa ni? Kuantiti fizik. Laju. Ya, dia mewakili laju. Laju. Kalau soalan tanya apakah jenis kuantiti fizik? Jenis, yelah kamu jawab kuantiti terbitan. Tapi kalau soalan tanya apakah kuantiti fizik itu? Kamu jawablah laju ke, pecutan ke, momentum ke, itu kuantiti fizik. Okey. So nampak je unit meter saat negatif 1, jadi kuantiti fizik ni adalah laju. Ataupun kamu boleh bagi jawapan lain, hak laju. Hak laju pun boleh juga. Okey. So dah dapat jawapan. So unit asas dia meter saat negatif 1. Lepas tu kuantiti fizik dia adalah laju ataupun boleh bagi jawapan hal laju. Boleh? Sebab dia tanya nyatakan kuantiti fizik. Kalau dia tanya jenis, apakah jenis kuantiti fizik? Itu ialah kamu jawab sama ada dia kuantiti asas ke kuantiti terbitan ke. Tapi kalau dia tanya nyatakan, dia nak tahu laju ke, hal laju ke, momentum ke, pecutan ke, daya ke. Boleh? Faham ke? Faham. Okey, faham. Okey, next. Kita pergi nombor 2. Okey, ni cikgu bagi tips hari tu nak ingat. Rancang apa dia? Siapa ingat? Ni, spektrum elektromagnet ni. Cara nak ingat dia. Rancangan malam. Dah seorang pun tak ingat. Sambung. Rancangan malam. Rancangan malam ini. Lepas tu? Dah tak ingat. Lepas sini apa? Cantik. Lagi? Untuk? Lagi? X.
X. Lagi? Girlfriend. Okay. So R tu adalah radio, M tu micro, I inframerah, ni cahaya C cahaya tampak. Ada yang panggil cahaya nampak. Cahaya nampak ni cahaya yang sekarang ni lah yang ada sekitar kita ni, yang cahaya yang macam kalau putih ni, tapi sebenarnya dalam tu ada 7 warna pelangi. Itulah dia cahaya tampak cahaya warna. Okey. Lepas tu U apa? U Ultra ungu, X X-ray, G gamma. Okey, soalan. Jadi kamu tahu lah K tu apa kan? K tu adalah micro, gelombang mikro. L apa L? L apa? Respon L. Ultra ungu. Tak ungu. Ya, ultra ungu. Ramai tak baca soalan. Dia terus jawab. Gelombang mikro, ultra ungu. Sebenarnya dia nak apa? Dia bukan suruh nyatakan K dengan L. Dia nak aplikasi. So kamu kena bagi aplikasi dia. Contoh gelombang mikro. Paling senang nak ingat apa? Microwave yang alat memasak tu kan? Microwave oven tu. Boleh je bagi jawapan tu. Microwave oven. Ataupun apa dalam ni kalau bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu dia ketuha gelombang mikro. Ketuha gelombang mikro. Kau dalam exam, kamu nak jawab tiba-tiba nak jawab ni dalam English kan sebab tak tahu dalam bahasa Melayu, boleh je. Okey, campur-campur boleh English BM boleh. Yang tak boleh tu kalau dalam satu ayat. Macam satu ayat, kamu nak buat satu ayat, dalam tu ada BM lah, ada BI lah. Tu tak boleh. Tapi kalau jawapan tu kalau kat sini BM, ni sini BI, sini BM, itu boleh. Okey. Okey, kalau tak nak bagi jawapan ni microwave oven ni, kamu boleh bagi jawapan lain. Apa contoh lain? Sistem radar. Kan? Yang nak tahu kat mana kapal terbang kan, kedudukan kapal terbang tu lah. Ni apa? Dia hantar gelombang mikro, nak tahu kat mana kapal terbang tu berada kan. Jarak dia berapa jauh. Dia hantarlah gelombang mikro, nanti kapal terbang tu dia akan pantulkan balik gelombang mikro dia. So tahulah jarak dia. Ni kita panggil sistem radar. Ataupun apa lagi? Satelit. Okey. Penghantaran isyarat daripada satelit pun boleh. Okey. Yang ni ultra ungu. Ultra ungu buat apa? Dia nak tahu apa? L. Ni ultra ungu ni. Siapa tahu? Respon. Tak tahu. Tak tahu. Rasa korang tak tahu. Tengok Zamil. Ni jawapan Zamil Zamil jawab apa? Tengok Zamil tahu jawapan. Mengesan wang kertas palsu. Ni lah jawapan dia. Ni. Mengesan wang kertas palsu. Ataupun kamu boleh buat ni. Kita juga perlukan ultra ungu. Kan jemur pagi-pagi kena keluar rumah kan, nak dapat cahaya matahari sebab dia ada apa ni, ultra ungu juga sebab kita nak dapatkan vitamin apa? Vitamin D kan. Penghasilan vitamin D dalam badan manusia. Okey. Dalam badan manusia. Ataupun nak buat apa lagi? Nak buang ni, nak bunuh mikroorganisma kan. Pensterilan. 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 Apa benda juga ni? Sekejap Pensterilan. Air minuman, okey. Nak buang apa, nak bunuh kuman-kuman kan. Pensterilan air minuman ataupun alat
perubatan dekat hospital kan. Pisau nak bedah apa semua tu. Nak buat pensterilan. Bolehlah pakai ultrasound. Sebenarnya pakai sinar gamma pun boleh juga Sinar gamma ni pun boleh juga nak bunuh-bunuh kuman-kuman ni. Okay. Next. Kita pergi soalan lain pula. Okay. Ni semua ni yang 7 komponen ni, 7 spektrum ni. Ni semua kita panggil 7 komponen kan. 7 komponen ni semua kita panggil gelombang elektromagnet. So dalam gelombang elektromagnet ada 7 komponen lah. Ada komponen apa? Gelombang radio kan, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraungu, sinar X, sinar gamma. Jadi kamu tengok cahaya tampak ni, cahaya. Siapa tahu laju cahaya berapa laju? Dalam 1 saat dia boleh bergerak sejauh berapa? Siapa ingat? Respon. Laju cahaya. Cahaya kan bergerak laju. Sejauh berapa? Berapa laju dia? 3 darab 10 kuasa berapa? Siapa ingat? Respon. 3 darab 10 kuasa 8. 11. Kuasa 8 meter saat negatif 1. Maksudnya dalam masa 1 saat dia boleh bergerak sejauh 3 darab 10 kuasa 8 meter. Laju kan dalam masa 1 saat. So kalau cahaya tampak, laju cahaya dia banyak ni. Jadi geng-geng dia yang lain ni pun gelombang radio ke, inframerah ke, mikro, sinar X, sinar gamma atau ungu pun bergerak sama juga. Jadi kesimpulannya apa? Maksudnya kan gelombang elektromagnet ni dia bergerak macam ni lah laju dia, iaitu dalam masa 1 saat dia boleh bergerak sejauh 3 darab 10 kuasa 8 meter. Okay, and ni bukan setakat cahaya je, and the gang. Semua geng-geng dia sama je bergerak. Okay, jadi jawapannya apa? Cahaya nampak bergerak. Respon, apa jawapan dia? Lebih pantas ke pada kelajuan yang sama ke ataupun lebih perlahan? Respon. Kelajuan yang sama. Ya, kelajuan yang sama. Okay. Sebab satu geng kan, satu geng bergerak dengan kelajuan yang sama. Okey, ni frekuensi cahaya nampak adalah nak frekuensi cahaya nampak. Dah conteng banyak Ni apa gelombang mikro kan. Okey. Gelombang radio panjang gelombang dia paling apa? Paling besar ke paling kecil? Panjang gelombang dia. Gelombang radio kan nak tengok apa? Dia satelit kan, dia nak cover satu kawasan yang besar. Jadi panjang gelombang dia mestilah besar. Okey, panjang gelombang dia paling besar. Disebabkan panjang gelombang dia paling besar, frekuensi dia apa? Kecil. Ya, frekuensi dia paling kecil. Sebab kita tengok formula ni kan, V sama dengan F lambda. Lambda ni panjang gelombang So tengoklah dia punya hubungan dia apa? Hubungan dia adalah, nak tahu hubungan mesti letak satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Maksud cikgu macam ni ni F lambda sama dengan V. So F sama dengan V per lambda. Maksud nampak kan? Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. So kat sini hubungan dia berkadar songsang. Jadi kalau panjang gelombang dia paling besar, frekuensi dia paling kecil. So frekuensi dia paling kecil. Jadi tu gelombang radio. Kalau sinar gamma, terbaliklah kan. Panjang gelombang dia paling kecil. So frekuensi dia paling besar. Betul tak? Betul. Okey, jadi kat sini dia suruh bandingkan cahaya nampak dengan sinar X. Sinar X, frekuensi dia. So kalau sini frekuensi, kat sini gelombang radio paling kecil. So dia naik sikit. So jadi cahaya nampak dia apa? Dia suruh bezakan ni kan cahaya nampak dengan sinar X ni. Jadi frekuensi untuk cahaya nampak dia lebih kecil lah daripada sinar X.
Kan? Betul tak? So frekuensi cahaya nampak lebih rendah. Lebih rendah daripada frekuensi sinar X. Sebab gelombang radio frekuensi dia paling kecil. So dia sebelah sini semua dia naik sikit. Cahaya nampaknya naik sikit frekuensi dia, tapi sinar X lagi besar lagi frekuensi dia. So kesimpulannya cahaya nampak frekuensi dia lebih kecil daripada sinar X. Okey, lepas tu panjang gelombang lah. Cahaya nampak dengan gelombang radio. Cahaya nampak dengan gelombang radio. So, panjang gelombang untuk cahaya nampak lebih apa? Respon. Respon. Lebih rendah. Panjang gelombang cahaya nampak lebih rendah daripada gelombang radio. Sebab gelombang radio panjang gelombang dia besar. So kat sini dia kecil. Cahaya nampak lagi kecil lah. Okay, so cahaya nampak panjang gelombang dia lebih kecil. Lebih pendek daripada panjang gelombang radio. Jadi kesimpulannya apa? Makin ke kanan, panjang gelombang dia makin kecil, and then makin ke kanan, panjang frekuensi dia makin besar. Boleh? Boleh ingat? Boleh. 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 Okey, next kita pergi nombor 3. Nombor 3 ni walaupun macam blur kan, tak faham apa benda lah eksperimen ni kan. Macam peningnya tengok gambar ni kan. Walaupun macam pening, kamu tak payah pening kepala, kamu just layan je soalan dia. Contohnya apa? Dia nak kecerunan. Kamu dah tahu kan? Dah belajar kan kecerunan dalam matematik kan? Formula dah tahu kan nak kira kecerunan. Dah dapat 2 markah. Nanti daripada kecerunan tu, ni gunakan kecerunan untuk jawab soalan yang ni Ini dah masuk macam ala-ala AdMath dah. Okay, so kita tengok, tak apalah cikgu explain lah apa benda ni. Eksperimen ni. Dia nak tahu berapa pecutan graviti. So nak tahu berapa pecutan, sepatutnya pecutan graviti kan 9.8 kan. Meter saat negatif 2. Ada yang 9.8, ada yang 10 kan. So dia nak tahulah berapa pecutan graviti. So caranya dia buatlah eksperimen. Dia jatuh ke apa? Dia jatuhkan bola Bola apa ni? Bola bearing keluli ni Okey. Dia kata berbola keluli ni dia melekat pada elektromagnet. Okey, kamu tak belajar lagi elektromagnet ni form 5 ni. Apa maksud elektromagnet? Maksud dia, okey ni litar elektrik ni litar. Ni litar, dia bersambung dengan bekalan kuasa ni. Bila arus tu mengalir dalam litar dan dia mengalir pada, ni apa benda ni? Sekejap Sekejap, melekat pada okey, bila dia cikgu rasa ni logam Ni logam. Okey, bila arus tu mengalir dalam litar, nanti dia akan jadi magnet. Dia akan jadi magnet. Okey, bila arus tu mengalir dalam litar, so kat sini kan dekat bahagian ni dia akan jadi magnet. So bila dia jadi magnet, dia boleh tarik apa ni? Apa yang melekat? Mesti yang melekat tu berbola apa ni? Berbola bearing keluli. Kalau pakai bola plastik boleh tak dia melekat? Pada atas ni boleh tak dia melekat? Kalau pakai bola plastik tak boleh kan? Tak boleh. Hanya logam je kan yang boleh melekat, yang boleh tertarik dengan magnet. So itulah sebab tu nama dia elektromagnet Maksudnya bila elektrik mengalir, litar tu dia boleh jadi magnet. Ni kamu akan belajar masa form 5. Memang kamu dah form 5 kan? Masa bulan ni lah, bulan 6 nantilah macam tu lah, lambat sikit. Okay, dia tajuk yang ketiga, elektromagnet ni tajuk yang ketiga. Okay, so itulah bila ada arus mengalir, dia akan jadi magnet bahagian ni. So dia akan tarik berbola keluli. Okay, apa jadi dia bila dia putuskan litar? Kan soal, kan dia kata kat sini dia apa? Apabila switch itu digerakkan dari kedudukan X ke Y. Maksudnya switch tu dia pergi kat sini pula. So dia kira litar sini dah putus lah ni. Litar yang atas ni dah putus. Bila litar atas ni dah putus, so ada tak kuasa magnet kat sini?
Tak ada. Dah tak ada lah dah bila dah tak ada kuasa magnet, so dia tak tarik lah bola ni. Okey, tak tarik lah bola keluli tu. So bola tu pun akan jatuh ke bawah. Okey. Masa dia nak start jatuh tu, kita kena hidupkan ni timer ni nak hidupkan jam. Masa dia nak start jatuh, kita terus on jam ni. So sebab nak tahu masa kan, nak kira berapa masa yang dia ambil untuk jatuh. So bola tu jatuh je, okay, kita kira masa. And then bila bola tu dia hentam apa ni? Dia hentam, cakap dia hentam apa lah. Bila dia hentam, okey, dia kata jam akan berhenti apabila plat P terbuka disebabkan hentaman berbola keluli yang jatuh dari ketinggian H. Okey, so bila bola tu jatuh dekat twill ni, so nanti plat P ni terbuka. Bila plat P ni terbuka, litar ni akan dia putus. Dia akan, kan patutnya plat P ni dia bersambung dengan litar ni, dengan wayar ni. So bila dia terbuka, so sini putus, litar dia putus. So bila litar tu putus, jadi jam ni pun dia akan stop dia punya masa dia secara automatik. Faham tak? Eksperimen ni. Boleh bayang ke? Kan bila bola tu start kan tadi kita letak switch Y. So switch Y ni dia bersambung dengan jam. Okay, dia bersambung dengan jam ni. So nanti bila kamu onkan switch Y ni, okay, so jam tu akan on, dia akan hidup, bola ni pun dia akan jatuh serentak. Sebab tu lah bola tu jatuh serentak, jam ni dan jam ni pun akan on serentak. Dua-dua serentak. So cara nak stopkan jam ni, bukan kita yang stopkan jam ni, bukan kita yang akan stopkan timer ni. Ni bila bola tu dia hentam bawah ni, plat P ni akan terbuka. Okay, plat P tu akan terbuka, litar putus, litar yang bawah ni putus, so jam ni pun akan off lah, dia akan off sendiri. So dapatlah tahu masa, itulah eksperimen dia. Okay, jadi eksperimen ni kita akan ulang banyak kali. Jadi manipulator dia, ketinggian ni, ketinggian bola dia jatuhkan ni adalah sebagai MV, manipulated variable. Boleh ubah manipulasi. So bila buat graf, dapatlah graf macam ni kan. H ni, H tu ni lah ketinggian tadi tu, mewakili ketinggian bola dijatuhkan. Okey, unit dia cm lah. Okey, ukur dengan pembaris kan, berapa cm. Berapa cm, pembaris panjang ukur. So mula jatuhkan berapa cm? Mula jatuhkan 10 cm. So masa yang diambil 0.02 saat. Tapi ni dia buat kuasa 2 dia buat T square. So T square ni adalah 0.02 macam tu. Okey, lepas tu dia jatuhkan 20 cm, berapa masa dia? So dia buat T square dia 0.04. Okey, buatlah sampai berapa cm? 30, 40 cm, 60 cm. Dapatlah plot kan, kamu plot. So dapatlah graf dia. Ni graf apa ni kalau macam ni? Apa hubungan graf ini? Respon. Ya. Berkadar terus. Berkadar terus So H berkadar terus dengan T kuasa 2. Kamu jangan jawab berkadar terus je tau. Kena buat H berkadar terus dengan T kuasa 2 ni. Ada yang pelajar dia malas nak tulis. Dia buat je berkadar terus. Cikgu bagi je markah. Siapa yang buat waktu trial cikgu tak bagi markah kalau buat ayat malas macam ni. Okey. Lepas tu soalan kita tanya apakah masuk jatuh bebas. Jatuh bebas tu jatuh yang disebabkan kita jatuh ke bawah sebab apa? Gravity. Ya, graviti kan. Jatuh disebabkan daya graviti sahaja. Maksudnya tak ada daya lain, hanya daya graviti sahaja. Maksudnya kan waktu jatuh ni kan udara pun tak ada tanpa ada rintangan udara. Maksudnya rintangan udara pun tak ada. Tak ada udara lah, kiranya vacuum, tak ada udara. So kalau jawapan kamu jatuh disebabkan daya graviti sahaja tanpa ada rintangan udara, bolehlah dapat full mark. Tapi sebenarnya kalau kamu bagi jawapan jatuh disebabkan daya graviti sahaja, kamu ada buat perkataan sahaja daya graviti sahaja pun boleh dapat penuh 1 markah.
Okay, next. Kecerunan. Ni kan dah belajar dalam matematik form 1 kan. Apa formula dia? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So mesti ada dua koordinat. Kamu ambil lah koordinat yang senang. Paling hujung dengan hujung. Ni apa? Kosong, kosong. Lepas tu yang ni. Yang senang mana? Ni akhir ni. Ni akhir ni. Ni apa? Dia punya tu 0.14 0.14 dengan 70. Okay. So ni X1, Y1. Yang ni X2, Y2. Ataupun yang ni X1, Y1. Yang ni X2, Y2 pun boleh. Okay. Sama je. Jadi masukkan dalam formula. Tadi Y2 kita 70 kan. 70 tolak Y1 kosong. Lepas tu S2 kita apa tadi? S2 kita adalah 0.14 kan? 0.14. Betul lah. Betul lah 0.14 kan? So 0.14 tolak X1 kita adalah kosong kan? Tu kosong. Okey, lepas tu make sure buat bracket. Supaya apa? Supaya kamu tak tertinggal unit. Sebab fizik ni dia bukan macam matematik matematik kamu tak buat unit. Kan soalan matematik dia nak luas lah, dia nak kamu kira luas lah, dia nak kamu kira apa? Kira isi padu lah. Kan kamu bagi jawapan 30, isi padu 20, tak ada unit. Dapat je markah. Itu matematik. Tapi kalau fizik, mesti bawa unit. Tak ada unit, tak ada markah. Sekejap, kakak ni cakap apa? Cikgu S2 bukan ke kosong? Mana S2? Oh. S2? Mana ada? S2 ni lah, 0.14 ni lah. Ini Y2. X2. Ni X1. Ni Y1. Cikgu terbalikkan je. Cikgu buat yang ni X1, ni Y1. Cikgu buat ni S2, Y2. Ataupun kamu nak jadikan yang ni S1, Y1 pun boleh juga. Yang ni S2, Y2 pun boleh juga. So nanti jawapan kamu dia akan jadi apa? Okay, cuba kita buat. Nak tukar. Okay, kita buat tadi. So dia akan kejap. Cikgu ajar dulu ni. Sama je kan, 70 tolak kosong. Dia akan dapat 70 bahagi 0.14 tolak kosong, 0.14. Nanti kamu akan dapat jawapan apa? 70 bagi 0.14, kamu akan dapat respon berapa dapat? 500. 500. Tapi kalau kamu nak buat yang 0 tolak 70, lepas tu yang ni 0 tolak 0.14, kamu akan dapat negatif 70 bahagi negatif 0.14. Negatif bahagi negatif. Positif kan? Dapat juga sama 500. Okay, boleh? Faham? Batrisya? Okay, faham dah. Okay. Sekarang ni unit. Penting dia unit sekarang ni. So nak tahu unit. Lepas tu cikgu suruh buat bracket. Bracket yang atas ni. Okay. Sekejap, siapa? Okay, jadi tengok paksi Y. Atas ni kan paksi Y. Kan ni paksi Y kan. Atas ni paksi Y. Cuba tengok paksi Y. Paksi Y unit dia apa? Unit dia kan cm. Tu cm unit dia sentimeter. So unit dia sentimeter. Yang paksi X ni pula, yang bawah ni, cuba tengok unit apa? Saat kan? Saat kuasa 2. Saat kuasa 2. So sini saat kuasa 2 lah. Jadi, so dapatlah jawapan akhir dia. Jadi jawapan akhir dia adalah sentimeter saat kuasa 2 bawah ni atas jadi apa? Saat negatif 2. Kalau tak pandai sangat, kan ada setengah budak dia macam tak pandai dia nak buat nak naik atas kan. Kamu buat je macam ni. 500 cm per dengan saat kuasa 2. Janji ada unit. Faham ke? Faham. Okey.
ada budak tu, ada pelajar, aku tak ingat lah apa nama. Dia macam confused pula. Kejap, kenapa ni selalu keluar kat sini? Dia ambil yang, dia bukan ambil yang CM unit ni ha. Dia ambil yang H ni ha. Dia ambil H, lepas tu dia ambil yang T ni ha. T kuasa 2. Dah salah. Kan? Dia buat yang apa ni? Itu bukan unit. Dia buat macam ni ha. Dia buat H, dia buat T kuasa 2. Lepas tu nanti dia bagi jawapan 500 H T negatif 2. Dia confuse ke apa ni? Ini unit ke ni? H adakah unit? H bukan unit. H tu apa? H tu simbol untuk apa? Simbol untuk height. Ketinggian. Dia bukan unit. Unit dia apa? Unit dia tu lah yang tadi tu sentimeter tu. Yang T tu, T ni bukan unit. T tu apa? T tu time, masa. Unit untuk masa adalah saat kan. Tapi disebabkan ni time kuasa 2 kan, masa dia kuasa 2 lagi saat kuasa 2.